Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Muhammad Mirza Syahid bin Muhammad Syahid dan rakan saya, Muhammad Ilman Farhan bin Osman akan membentangkan tentang tajuk pengenalan pastian hazard, penaksiran risiko dan kawalan risiko iaitu HIRA. Maksud HIRA. HIRA bermaksud HI untuk Hazard Identification atau kawalan hazard, RA untuk Risk Assessment iaitu penaksiran risiko dan RC iaitu Risk Control untuk pengurusan risiko. Kawalan hazard ataupun hazard identification. Kawalan hazard adalah satu proses melaksanakan langkah untuk mengurangkan risiko yang berkaitan dengan hazard. Penaksiran risiko ataupun risk assessment. Penaksiran risiko adalah proses penilaian risiko kepada keselamatan dan kesihatan yang timbul daripada hazard di tempat kerja. Pengurusan risiko ataupun risk control. Pengurusan risiko bermakna prosedur keseluruhan yang berkaitan dengan mengenal pasti hazard, menaksir risiko, menetapkan langkah kawalan dan menyemak hasil. Tujuan HIRA dilaksanakan. Yang pertama, untuk mengenal pasti semua faktor yang mungkin boleh mendatangkan mudarat kepada pekerja dan orang lain. Yang kedua, untuk mempertimbangkan kemungkinan mudarat tersebut menimpa sesiapa dalam keadaan tertentu. Yang ketiga, untuk membolehkan majikan merancang, memperkenalkan dan memantau langkah pencegahan untuk memastikan risiko tersebut dikawal secukupnya sepanjang masa. Merancang aktiviti HIRA. Aktiviti HIRA hendaklah dirancang dan dijalankan. Yang pertama, bagi situasi. 1. Apabila hazard mendatangkan ancaman besar. Yang kedua, tidak pasti sama ada kawalan sedia ada mencukupi ataupun tidak. Yang ketiga, sebelum melaksanakan langkah pembetulan atau pencegahan. Seterusnya yang kedua, oleh organisasi yang mana bertujuan menambah baik sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan, yakni KKP secara berterusan. Proses HIRA. Proses yang pertama adalah mengelaskan aktiviti kerja. Yang kedua, mengenal pasti hazard. Yang ketiga, menjalankan penaksiran risiko. Dan yang keempat, iaitu memutuskan sama ada risiko boleh diterima atau tidak. Mengelaskan aktiviti kerja. Mengelaskan aktiviti kerja menurut persamaannya adalah seperti kawasan geografi atau keadaan fizikal di dalam atau luar premis, peringkat dalam proses pengeluaran atau perkhidmatan, aktiviti yang tidak terlalu besar, misalnya membina sebuah kereta, aktiviti yang tidak terlalu kecil, tugasan yang telah ditetapkan. Kita pergi kepada yang kedua, pengenalpastian hazard. Tujuan pengenalpastian hazard adalah untuk menentukan operasi kritikal di dalam tugasan yang mendatangkan risiko yang ketara kepada keselamatan dan kesihatan pekerja. Hazard boleh dibahagikan kepada tiga. Yang pertama, hazard kesihatan. Yang kedua, hazard keselamatan. Dan yang ketiga, hazard alam sekitar. Hazard kesihatan. Hazard kesihatan ialah apa-apa ejen yang boleh mendatangkan penyakit kepada individu. Hazard kesihatan boleh menyebabkan kesan yang serius secara serta-merta atau boleh menyebabkan masalah jangka panjang, iaitu sakit kronik. Seseorang yang mengalami penyakit pekerjaan mungkin tidak menyedari akan gejalanya serta-merta. Sebagai contoh, hilang pendengaran akibat bunyi hingar-bingar seringkali sukar dikesan oleh individu yang terjejas sehinggalah penyakit itu sudah melarat. Hazard keselamatan. Hazard keselamatan ialah apa-apa daya yang cukup kuat yang mengakibatkan kecederaan atau kerosakan pada harta benda. Kecederaan yang disebabkan oleh hazard keselamatan biasanya ketara. Sebagai contoh, pekerja yang cedera mungkin mengalami luka yang teruk. Hazard keselamatan mendatangkan mudarat apabila kawalan tempat kerja tidak mencukupi. Contoh hazard keselamatan iaitu seperti tergelincir, kebakaran, bahagian jentera, alatan dan kelengkapan yang bergerak, bekerja di tempat yang tinggi, lentingan bahan, sistem tekanan, kenderaan, operasi mengangkat dan pengendalian lain secara manual dan bekerja sendirian. Hazard alam sekitar. Hazard alam sekitar ialah pelepasan ke alam sekitar yang boleh menyebabkan mudarat atau kesan yang merosakkan. Hazard alam sekitar tidak mendatangkan mudarat apabila kawalan dan prosedur kerja tidak dipatuhi. Sebagai contoh, pekerja yang menyalurkan sistem glikol dan melepaskan cecair tersebut ke dalam pembetong mungkin tidak sedar akan kesannya terhadap alam sekitar.
Teknik pengenalpastian hazard. Majikan perlu membangunkan metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard yang mengambil kira dokumen dan maklumat berikut. Yang pertama, apa-apa laporan siasatan kejadian berkaitan hazard. Yang kedua, rekod pertolongan cemas dan rekod kecederaan ringan. Yang ketiga, program perlindungan kesihatan di tempat kerja. Yang keempat, apa-apa keputusan pemeriksaan tempat kerja. Yang kelima, apa-apa aduan dan komen kaki tangan. Yang keenam, apa-apa laporan, kajian dan ujian oleh pihak kerajaan atau majikan berhubung dengan keselamatan dan kesihatan kaki tangan. Yang ketujuh, apa-apa laporan yang dibuat di bawah peraturan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. Yang ke-8, rekod bahan berhazard. Dan yang ke-9, maklumat lain berkaitan. Metodologi pengenalpastian dan penaksiran hazard hendaklah merangkumi langkah dan tempoh masa mengenalpasti dan menaksir hazard. Antara maklumat yang perlu dimasukkan adalah yang pertama, siapa yang akan bertanggungjawab atas pengenalpastian. Yang kedua, cara laporan pengenalpastian tersebut diproses. Dan ketiga, tempoh masa pengenalpastian. Memerlukan rekod penyimpanan rekod hazard dan juga tempoh masa untuk menyemak dan jika perlu, ubah metodologi. Untuk melengkapkan pengenalpastian hazard, beberapa teknik boleh digunakan untuk mengenalpasti hazard. Berikut adalah contoh teknik. Yang pertama, pemeriksaan di tempat kerja, analisis keselamatan tugasan atau analisis hazard kerja. Yang ketiga, siasatan awal. Yang keempat, faktor kemalangan yang mungkin, analisis kegagalan dan juga siasatan kemalangan dan kejadian. Analisis dan jangkaan risiko. Apa itu risiko? Risiko ialah penentuan kemungkinan berlakunya kemalangan dan keterukan kemalangan yang mungkin berlaku untuk menentukan tahap dan memberikan keutamaan kepada hazard yang dikenalpasti. Ia boleh dilakukan dengan 3 kaedah, iaitu kaedah kualitatif, kaedah kuantitatif dan juga kaedah semi-kuantitatif. Kaedah analisis. Terdapat 3 kaedah analisis iaitu analisis kualitatif, analisis semi-kuantitatif dan juga analisis kuantitatif. Seterusnya, kita pergi kepada kemungkinan berlakunya kejadian. Terdapat 5 kemungkinan, iaitu paling mungkin, mungkin, dapat dijangka, jarang sekali dan tidak dapat dijangka. Keterukan hazard. Terdapat 5 keterukan, iaitu malapetaka, fatal, serius, ringan dan sedikit sahaja. Formula kepada penaksiran risiko. Kemungkinan L didarab dengan keterukan S. Kita akan dapat jumlah risiko relatif. Ini adalah contoh matriks risiko. Bagaimana untuk menentukan matriks risiko ini? Yang pertama, kita perlu cari laju keterukan, iaitu S, yang paling sesuai memeriahkan hasil risiko. Yang kedua, ikut baris kemungkinan, iaitu L, untuk mendapatkan pemerihalan yang paling sesuai. Dan yang ketiga, tahap risiko diberikan dalam petak di mana baris dan laju bertemu. Culat risiko. Risiko yang bernilai 15 hingga 25 dikategorikan sebagai tinggi, manakala yang dinilai 5 hingga 12 adalah dikategorikan sebagai sederhana dan nilai 1 hingga 4 adalah dikategorikan sebagai rendah. Seterusnya ialah kawalan. Apa maksud kawalan? Kawalan ialah penghapusan atau penyingkiran hazard yang mana ianya tidak mendatangkan risiko kepada pekerja yang perlu memasuki kawasan atau bekerja menggunakan kelengkapan dalam tempoh kerja yang dijadualkan. Memilih kaedah kawalan adalah sering melibatkan, iaitu menilai dan memilih kawalan jangka pendek dan jangka panjang, melaksanakan langkah jangka pendek untuk melindungi pekerja sehingga kawalan kekal dapat dilaksanakan, melaksanakan kawalan jangka panjang apabila dapat dilaksanakan dengan munasabah. Ini adalah jenis-jenis kawalan, iaitu kawalan pada punca hazard, kawalan kejuruteraan dan juga kawalan pentadbiran.
Kita pergi kepada yang pertama, iaitu kawalan pada punca hazard. Ianya adalah melibatkan penghapusan, iaitu menyingkirkan kerja, alatan, proses, mesin atau bahan yang berhazard, dan juga melakukan penggantian, iaitu melakukan kerja yang sama akan tetapi menurut cara yang kurang berhazard. Seterusnya adalah kawalan kejuruteraan. Kawalan kejuruteraan dapat dilakukan dengan melalui reka bentuk semula, pengasingan, automasi, pengadang, penyerapan dan juga pencairan. Kawalan pentadbiran. Kawalan pentadbiran dapat dilakukan dengan melalui prosedur kerja selamat, pengawasaliaan dan latihan, pergiliran kerja, program pengemasan di tempat kerja dan juga kebersihan. Memantau kawalan. Keberkesanan kawalan mestilah diperiksa secara berkala. Pemantauan kawalan boleh dijalankan berasaskan kepada soalan yang berikut. Yang pertama, adakah kawalan tersebut menyelesaikan masalah? Yang kedua, adakah apa-apa risiko pada pekerja berpunca daripada kawalan yang digunakan? Yang ketiga, adakah semua hazard baru dikenal pasti? Yang keempat, adakah hazard baru yang diketara dikawal dengan betul? Yang kelima, adakah laporan kemalangan dianalisis? Yang keenam, adakah langkah lain diperlukan? Prosedur kerja selamat. Prosedur kerja selamat ialah arahan langkah demi langkah yang membolehkan pekerja melaksanakan kerja mereka dengan selamat apabila terdapat hazard. Ia juga membantu untuk mengenal pasti bahan dan kelengkapan yang diperlukan dan bagaimana serta bila hendak menggunakannya dengan selamat. Pengkhususan prosedur kerja selamat. Prosedur kerja selamat disediakan untuk yang pertama, kerja yang berisiko tinggi yang kritikal. Sebagai contoh, boleh mengakibatkan kecederaan yang teruk. Yang kedua, kerja berhazard yang kemalangan kerap berlaku. Yang ketiga, tugasan baru atau tugasan yang telah diubah telah diperkenalkan. Yang keempat, kelengkapan baru dimasukkan dalam satu-satu proses. Yang kelima, kerja yang memerlukan banyak tugasan terperinci. Yang keenam, apabila satu tugasan memerlukan dua pekerja atau lebih. Yang ketujuh, tugasan khusus yang jarang-jarang sekali dilakukan. Apa yang perlu ada dalam prosedur kerja selamat? Prosedur kerja selamat mestilah merangkumi keperluan undang-undang, kelengkapan pelindung diri yang diperlukan, latihan yang diperlukan, tanggungjawab pekerja, susunan langkah yang khusus yang perlu dipatuhi untuk menyiapkan kerja dengan selamat, permit yang diperlukan dan yang terakhir, prosedur kecemasan. Mendokumentasikan hirak. Setiap hirak mestilah didokumentasikan sepenuhnya. Borang hirak mesti dilengkapkan oleh pasukan hirak dan ditandatangani oleh kaki tangan yang bertanggungjawab dalam bidang tersebut. Laporan penaksiran sekurang-kurangnya akan disimpan selama 3 tahun oleh bahagian yang bertanggungjawab. Pihak yang berkuasa akan menyampaikan keputusan kepada kaki tangan yang mengemukakan laporan. Pihak pengurusan atau majikan hendaklah menerangkan seluruh hirak kepada kaki tangan, memantau tindakan susulan dan menyimpan semua rekod. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.